Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jap, saya nak ubah kedudukan kamera ni sikit ya. Jap. Okey. Jadi saya harap anda boleh melihat saya. Dan kita sudah mendapat keputusan tidak rasmi pilihan raya umum ke-15. Okey. Jadi saya bacakan Pakatan Harapan tidak rasmi ya. Pakatan Harapan dijangka telah mendapat 81 kerusi. Perikatan Nasional 73 kerusi. Barisan Nasional dijangka dapat 30 kerusi. GPS 22 kerusi dan GRS 6 kerusi, lain-lain 6 kerusi. Okey. Jadi bila kita kira Perikatan Nasional 73 kerusi ini, sebenarnya kita boleh anggap ini adalah 73 campur 5 iaitu 78, kerana jangan lupa 5 kerusi bersatu duduk ada dalam GRS. Jadi pakatan dengan perikatan tak lari jauh lah, dia lebih kurang sama. PH tak rasmi 81, perikatan tak rasmi 73 campur 5 78 setakat ni. BN 30 setakat ni tak rasmi. GPS 22 dan lain-lain 6 kerusi. Okey. Jadi jika anda lihat di sini, ada beberapa perkara yang akan menjadi perhatian ya. Okey. Kadir A rentak. Sebelum saya mulakan, saya nak beri satu amaran kepada penonton. Kadir A rentak. Sekarang ni kau punya jangkaan semua tak boleh pakai. Okey. Okey, apa yang ingin saya sampaikan kepada semua penonton ialah jika anda ingin dengar, anda boleh dengar. Jika anda ingin menghantar mesej-mesej begini, ya, menghina dan sebagainya, saya pasti akan singkir dan sekat anda. Okey, saya tak ada masa nak layan mesej-mesej ini. Jadi jika anda ingin analisa dari saya, anda boleh teruskan. Ini sekali saya cakap sahaja ya. Dan untuk makluman anda, analisa ramalan saya yang dikononnya meleset tu, saya akan jelaskan sebentar lagi, ianya adalah dakwaan palsu. Malah ada banyak yang tepat, cuma ada beberapa yang lari. Kedua, saya tak pernah ramalkan keputusan Pejuang ataupun GTA. Tak pernah anda boleh rujuk ya. Dan saya berulang kali beritahu anda, saya tak ingin ramal sebab ianya parti baru. Kita tidak tahu ianya boleh menjadi apa-apa. Ini jelas saya beritahu, malah sebelum keputusan pun dah beritahu. Jadi bila saya baca komen-komen macam ni, mulai hari ini anda akan disekat. Okey. Baik. Sekarang ni tajuk kita hari ini adalah kingmaker sebenar dalam pilihan raya ni bukannya Zaid Amidi, bukannya GPS, tetapi apa yang saya lihat ialah yang di Pertuan Agong. Saya akan jelaskan. Dan berkemungkinan amat tinggi, malah saya rasa 100% lah bagi saya lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri ke-10. Now, sebelum saya teruskan, saya tetap akan mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir dan tidak sekali-kali akan mengkhianati beliau. Tetapi saya telah membuat satu janji sebelum PRU 15. Janji saya, kalau anda ingat, ialah kita berkempen. Kita berhujah dan sebagainya. Tetapi akhirnya saya beritahu, asalkan no Zahid and no kleptokrat, saya akan terima apa jua keputusan mandat rakyat. Maka sekiranya no Zahid and no kleptokrat, saya akan sokong. Sokong maksudnya saya tidak akan menentang kerajaan baru yang terbentuk. Okey. So saya ni akan pegang kepada janji. Maknanya jika kerajaan baru yang terbentuk, saya tidak akan tentang. Jika saya kritik, mungkin kritikan membina, saya tidak akan tentang lagi. Sebenarnya saya berada dalam keadaan yang agak aman sekarang. Ya, anda tidak tahu ya. Saya berada dalam keadaan agak aman sekarang. Saya tetap akan mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir, tetap akan bersama Tun Mahathir. Ini, I'm not a betrayer, saya tidak sekali-kali akan khianat, tetapi saya hormat mandat rakyat. So saya dalam keadaan yang cukup tenang sekarang.
Jadi saya akan terima. Baik. Sekarang ni mungkin anda tertanya-tanya, what does reggae mean? Agong akan jadi kingmaker. Baik, saya akan jelaskan. Tetapi sebelum tu saya akan jelaskan ramalan saya. Sayalah satu-satunya individu di seluruh dunia. Mengapa saya kata seluruh dunia? Sebab ada pusat ramalan dari UK kononnya BN akan menang, UK kononnya ini itu, dan di Malaysia ada Merdeka Center, ada ini ada itu, memberi cerapan-cerapan, memberi ramalan-ramalan yang begitu tinggi buat Barisan Nasional. Saya satu-satunya yang berani katakan Barisan Nasional akan menang antara 29 hingga 32 kerusi terburuk dalam sejarah gabungan itu. Dan hari ini saya tepat 100% tepat. Ya. So, di bawah kepimpinan Zaid Hamidi, Barisan Nasional mencatatkan prestasi terburuk, dan di dalam kempen pilihan raya berlaku boikot besar-besaran melibatkan hampir 100 bahagian. Malah ada sabotaj, ada jentera-jentera yang pergi dan berkempen ataupun secara senyap meminta orang sokong perikatan dan sokong GTA. Okey, ini telah berlaku. So ramalan saya 100% tepat dan satu-satunya ramalan yang tepat bagi Barisan Nasional. Ramalan saya bagi GPS 100% tepat. Ramalan saya bahawa 80% atau lebih Cina akan keluar agak tepat. Ramalan saya bahawa peratus yang keluar mengundi akan mencecah 72% agak tepat. Jadi banyak ramalannya tepat. Okey. Cuma saya tak pernah kata GTA akan menang berapa. Saya dah berulang kali kata parti baru kita tidak boleh ramalkan. So, apa yang saya buat ialah saya longgokkan bersama GTA, Perikatan dan Warisan, dan setelah mendapat feedback, kita telah mencapai ke satu konsensus, iaitu 110. Itu tersasar. Sebab Perikatan sahaja, dia dapat lebih kurang, dia akan dapatlah lebih kurang 70. Kalau kita campur 5 kerusi bersatu dari GRS, kemudian kita campur 73 yang ada, dia 78, mungkin akan sampai 80. Dia dengan pakatan tak jauh beza. Okey. So ini agak tersasar sedikit, tapi ini saya tidak bimbang sebab kempen saya adalah menentang Zahid and the Kleptocrat. Memang jelas saya beritahu. Okey. Dan Pakatan Harapan agak tersasar sedikit sebab saya jangkakan Pakatan Harapan akan menang antara 59 hingga 50 entah berapa hingga 62 ke 63, tapi dia dah sampai 80. Okey. Okey, itu ramalannya. So, banyak ramalan, malah daripada 5-6 yang saya buat, 3 atau 4 adalah tepat. Okey. So, dan saya satu-satunya orang. Kalau lihat ramalan pusat-pusat kajian lain, banyak yang meleset. Okey. Sekarang ni saya nak cerita berkenaan dengan sebelum saya sampai mengapa Agong is kingmaker and mengapa Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri, ya. Pertama sekali anda perlu lihat bahawasanya bila peratus yang keluar mengundi tinggi, tetapi Cina lebih 80% keluar, Melayu dia agak menyedihkan. Okey, di kawasan-kawasan putih UMNO sudah tukar jadi kelabu dan hitam. Zon-zon putih sudah tukar jadi kelabu dan hitam. Sebab ada pengundi putih UMNO, dia tidak ingin keluar mengundi. Jadi itu adalah petanda bahawa mereka tidak ingin sokong Bersatu, mereka tidak ingin sokong Pejuang, mereka tidak ingin sokong PAS, mereka tidak ingin sokong PKR, mereka tidak ingin sokong Amanah, tetapi mereka juga tidak ingin sokong UMNO di bawah kepimpinan Zahid. Jadi mereka duduk rumah. Sebab itu, kalau kita lihat pengundi Cina, peratus yang keluar tinggi, Melayu lebih rendah. Sebab mereka tidak ingin sokong parti lain. Now, mereka ni di kalangan mereka yang berfikiran terbuka. Jadi biasanya berfikiran terbuka dari UMNO, kalau mereka nak undi parti lain, mereka akan undi parti yang seakan-akan UMNO, sama ada Bersatu atau mungkin PKR.
Tetapi kita lihat mereka berfikiran terbuka, tak suka bersatu dan PKR, jadi mereka duduk rumah. Di dalam UMNO, mereka yang konservatif atau berhaluan kanan yang seakan-akan sama dengan PAS hanya di sekitar 30%. Jadi di kawasan-kawasan putih tu, oleh kerana kita lihat mereka ada ramai pengundi Melayu yang tidak ingin keluar mengundi, jadi kita boleh jangkakan ada pengundi Melayu yang keluar mengundi, semestinya mereka adalah terdiri daripada golongan konservatif dan berhaluan kanan. Mengapa saya kata demikian? Memang ada tanda-tanda golongan yang penyokong UMNO yang bersifat konservatif dan berhaluan kanan, mereka keluar mengundi kerana mereka boleh terima PAS dan GTA. Okey, GTA ni adalah gabungan parti-parti Melayu Islam. Okey, jadi mereka lihat penyatuan ummah, mereka keluar. Tetapi jelas daripada keputusan GTA bukanlah pilihan mereka, jadi mereka telah pergi ke PAS. Ini menyebabkan undi UMNO yang konservatif ini telah menyebabkan PAS mencatatkan keputusan yang baik, dan ini telah membantu Perikatan Nasional. Sebabnya mana-mana parti selain dari Barisan Nasional yang ingin menunjukkan peningkatan, yang ingin bentuk kerajaan, semestinya perlu undi dari UMNO. Contohnya Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini dia memang sudah capai maksimum undi Cina dia, maksimum undi India dia. Jadi Anwar telah temberang kepada rakyat Malaysia, kononnya PH boleh bentuk kerajaan. Itu temberang. Sekiranya PKR tidak boleh tarik undi daripada UMNO, maka PKR tidak atau PH tidak mungkin bentuk kerajaan. Tetapi Perikatan Nasional telah berjaya menarik sedikit sebanyak undi daripada UMNO, iaitu undi putih konservatif, mereka yang berhaluan kanan. Mereka marah dengan Zahid tapi mereka boleh terima PAS. Jadi merekalah yang telah menyokong PAS. Jadi ini telah menaikkan PAS dan ini telah menaikkan Perikatan Nasional, tetapi masih tidak cukup untuk bentuk kerajaan. Baik, sekarang ini PH dengan PN hampir sama. Okey, dua-dua tak boleh bentuk kerajaan, jadi mereka terpaksa bergabung dengan parti-parti lain. Baik, katakan Zahid ni, ada orang bagi tahu, Regi, Zahid is kingmaker. Okey, katakan BN 30 kerusi. Zahid tahu untuk bentuk kerajaan, Muhyiddin kena mai jumpa saya. Okey, sebab Muhyiddin Perikatan 73 campur dengan 5 kerusi bersatu dari GRS 78, mungkin Perikatan dapat antara 78 hingga 80. Dia masih perlu kerusi Barisan Nasional. Kalau kerusi Barisan Nasional, andai kata Perikatan dapat 80 campur 30 dah jadi 110. Tapi masih perlu GPS. Okey, ini Zahid akan bermain dengan Muhyiddin. Kalau Muhyiddin tak setuju dengan syarat Zahid akan beritahu, okey, kalau kau tak nak, saya pergi kat Pakatan Harapan, sebab Pakatan Harapan pun banyak kerusi. Saudara-saudari, Pakatan Harapan setakat ni 81 campur 30 dah berapa? 81, 111. 111, kalau Zahid boleh tarik satu atau dua calon bebas, sudah boleh bentuk kerajaan. Jadi Zahid tidak perlu Muhyiddin, dia boleh pergi ke Pakatan Harapan. Okey. Now di sini GPS adalah penentu. GPS boleh beritahu Zahid, okey, saya tahu kalau kau nak bentuk kerajaan, kau perlu saya, atau calon saya tak nak DAP. Tetapi malangnya Pakatan dengan Barisan dengan calon bebas mungkin boleh bentuk kerajaan. Itu masalahnya. Okey. So jika Pakatan dengan Barisan boleh bentuk kerajaan dengan calon bebas, mungkin sebab ada 6 calon lain-lain lah. Lain-lain ni bukan bebas sahajalah, lain-lain lah. Okey. Tak perlu GPS, tak perlu Perikatan Nasional. Kini bergantung kepada yang di-Pertuan Agong. Jadi adakah Agong akan setuju dengan Zahid sebagai Perdana Menteri, atau adakah Agong akan setuju dengan Anwar sebagai Perdana Menteri? Sekiranya Anwar dicalonkan sebagai Perdana Menteri, Agong, saya fikir tidak akan setuju. Saya fikir, saya tidak boleh mendahului Agong. Okey.
Sebab apa? Agong tahu. Agong tahu apa yang anda boleh lihat, perolehan kerusi perikatan, pakatan, barisan. Kalau anda boleh lihat, Agong pun boleh lihat. Agong tahu ada lagi satu alternatif. Daripada barisan bekerjasama dengan PH, barisan boleh bekerjasama dengan perikatan. Ya, jadi Agong tahu. Jadi Agong semestinya boleh sahaja menentukan saya rasa tak sesuai Anwar jadi PM ke, atau tak sesuai kombinasi ini, dan dia minta libatkan perikatan. Ya? Sebab Agong tahu kalau BN bekerjasama dengan perikatan dan bekerjasama dengan GPS ataupun calon-calon bebas, boleh pun bentuk kerajaan. Jadi Agong boleh tetapkan, okey, lebih elok bentuk bincang dengan perikatan ke apa, sebab boleh dapat majoriti di situ, dan mungkin Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri sebab dia pernah menjadi Perdana Menteri. Okey, di situ kita boleh lihat kingmaker sebenar akan menjadi Yang di-Pertuan Agong, dan saya jangkakan Yang di-Pertuan Agong akan jadi kingmaker, dan Perdana Menteri ke-10 saya jangkakan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah saya tahu secara pasti? Semestinya saya tidak tahu. Tetapi saya jangkakan itu yang akan berlaku kerana saya sukar untuk percaya bahawa Anwar akan diterima sebagai calon Perdana Menteri. Sebab Anwar bekas banduan, dia terpalit dulu dihukum bagi jenayah songsang, liwat dan sebagainya. Zahid terpalit jenayah. Melainkan Zahid bekerjasama dengan Pakatan dan mencalonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Itu mungkin Agong terima. Tetapi adakah Zahid akan berbuat demikian? Kalau Zahid dah nak calonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, buat apa bubar parlimen awal? Sebab dulu Ismail Sabri sudah Perdana Menteri. So itulah sebabnya saya kata Agong akan jadi kingmaker dalam erti kata sebenarnya, dan saudara-saudari, saya jangkakan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan jadi Perdana Menteri. Okey, so itu penjelasan saya secara amnya. Okey, now saya juga nak kongsi satu pendedahan dengan anda, iaitu di dalam UMNO sekarang dan Barisan Nasional sudah ada kemarahan yang sedang berlaku sekarang, melibatkan ahli-ahli parlimen, melibatkan semua pemimpin-pemimpin utama yang inginkan, sudah ada resolusi, bukan inginkan sahaja, sudah ada resolusi Zahid perlu beredar. Sebab disebabkan Zahid, sekarang BN mencatatkan prestasi yang paling buruk semenjak penubuhan UMNO pada 1946 dan menjurus kepada UMNO menjadi parti politik. Paling buruk. Dan sekarang kedudukan dalam Zahid dalam UMNO dan Barisan Nasional kritikal. Mereka tidak mahu Zahid. Jadi amat sukar bagi Zahid untuk meyakinkan kepimpinan parti iaitu MKT untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Genggaman Zahid terhadap UMNO sekarang sudah tiada. Percayalah cakap saya. Sebab even UMNO, kepimpinan UMNO tahu, okey, kalau andai kata kerja dengan Anwar sekalipun, rakyat sudah marah, dan atas kemarahan itulah BN mencatatkan prestasi yang buruk. Okey, buruk. So rakyat tidak mahu, kepimpinan tidak mahu Zahid sebagai presiden parti dan tidak akan setuju dengan Anwar. Okey, mereka tidak mahu lagi rakyat fikir bahawa parti ini hanya akan gunakan Anwar atau PH untuk lepaskan Zahid. Mereka tidak mahu lagi. Dan mereka pun tidak mahu situasi di mana Agong tidak setuju. Jadi berkemungkinan amat tinggi kepimpinan UMNO akan memaksa Zahid kerjasama dengan perikatan. Jadi jika Zahid tidak setuju kerjasama dengan perikatan, saya fikir akan berlaku satu krisis dan perpecahan UMNO yang luar biasa, dan ini akan berlaku dalam masa terdekat. Okey. Jadi anda boleh bertanya soalan sekarang, ya, dan saya ulangi,
Ramalan saya selain daripada Perikatan Nasional yang tersasar sedikit dan Pakatan Harapan yang tersasar, semuanya tepat. Malah saya satu-satunya orang yang tepat sekali ramalan bagi Barisan Nasional. Di bawah Zahid Hamidi, Barisan Nasional telah hancur berkecai. Dan ramalan saya tepat bahawa dari sudut peratus yang keluar mengundi, peratus Cina yang keluar mengundi, dan saya juga telah menjelaskan sejelas-jelas mungkin bahawa saya akan kekal mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malah saya berada di Yayasan Perdana malam tadi selepas keputusan dibaca, tetapi saya tidak akan menentang sebarang keputusan mandat rakyat asalkan kerajaan baru yang ditubuhkan tidak melibatkan Zahid dan kleptokrat. Saya tidak akan menentang, So, jika anda datang ke Facebook saya dan berbuat kurang ajar, anda akan disekat. Okey. Ada soalan? Okey, Ku Diamond, saya dah beri amaran tapi tak dengar. Okey. Saya sekat. Okey, saya nak soalan yang bagus ya. Saya tidak ingin soalan yang main-main ke atau ini. So, ada soalan? Okey. Bubar UMNO, tubuhkan UMNO. Okey. Ni yang hina ni jap lagi saya sekat. Okey. Zahid Kroni Najib. Tentu ada sebab kenapa Tun tak menang. Hanya Allah yang tahu pemerintahan. Ya, kita terimalah. Zailah. Kita perlu terima. Sebabnya, saya ada sebab. Tapi saya tak nak dituduh nanti beri alasan. Saya ada sebab. Sebabnya, saya dah beritahu mana-mana parti yang selain UMNO yang ingin menggantikan UMNO sebagai Melayu dia sama ada bentuk kerajaan ke ataupun parti ganti UMNO, semestinya logik anda perlu undi dari UMNO, penyokong UMNO. Tetapi masalahnya pengundi putih yang menolak UMNO lah ni, mereka duduk rumah. Walaupun peratus yang keluar tinggi, memang jelas nampak bahawa peratus itu adalah tinggi disebabkan pengundi Cina dan India, tetapi pengundi Melayu walaupun ramai keluar tetapi lebih rendah daripada India dan China, dan di banyak kawasan putih mereka duduk rumah. Jadi kalau PKR khususnya atau contohnya PKR, dia nak bentuk kerajaan, Pakatan Harapan nak bentuk kerajaan, dia perlu undi Melayu, orang yang berfikiran terbuka, yang lebih moden, kurang konservatif dari UMNO. Sebab UMNO dengan PKR seakan-akan sama, dari sudut dia kurang konservatif, tapi mereka tu duduk rumah. Cuma mereka yang konservatif dan berhaluan kanan, mereka ada keluar mengundi, tetapi mereka tidak akan pergi ke parti PKR. Orang-orang UMNO tidak akan sokong PKR kerana bersekongkol dengan DAP. Orang-orang UMNO tidak akan sokong Amanah kerana bersekongkol dengan DAP. Orang-orang UMNO dia cuma yang konservatif, dia mungkin sokong Pejuang atau PAS. Jadi nampaknya konservatif ni memilih PAS. So, saya rasa Tun dan Pejuang adalah mangsa keadaan, bukannya sebab orang tolak. Sebab bila kita pergi ke luar sana, memang kempen-kempen kita cukup mesra. So, there is no such thing as penolakan. It is just that dia mangsa keadaan. Sebab orang-orang yang menolak UMNO ni, yang lebih moden, lebih pemikiran terbuka, mereka tidak ingin keluar mengundi. Itu sahaja. Okay? So ini tak penting. Kempen saya adalah menolak Zahid dan kleptokrat. Saya dah katakan, saya dah isytiharkan pada awalnya. So ini kita terima sahaja, dan perjuangan belum selesai. Kita terus mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. Okey. Bolehkah Zahid diturunkan sebagai presiden oleh ahli-ahli? Zahid ni sekarang tangan dia sudah digaris, sebab apa-apa keputusan dasar perlu dibuat menerusi MKT. Sekiranya Zahid cuba paksa parti itu kerjasama dengan
uh, Pakatan Harapan boleh saja dibuat EGM untuk memaksa Zahid untuk lepaskan jawatan sebagai presiden. Okey, Zahid berada dalam masalah besar. UMNO boleh berkecai. Kalau Zahid, orang marah sebab kita percayakan kau untuk bawa parti ke pilihan raya. Parti ni dah hancur berkecai, 30 kerusi. Ya? Dan ramalan saya tepat, 29 hingga 32 kerusi. Dia berkecai. Ya, Zahid telah musnahkan UMNO. Sabotaj besar-besaran. Ya. So, Zahid tak boleh buat apa-apa. Percayalah. Okey, ni sekejap ya. Saya dah beri amaran ni. Sekejap. Okey, ada apa-apa soalan, beri soalan bagus kepada saya. Ya. So, sekarang kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri, saya tak akan menentang. What for I want to menentang? What for? Saya dalam keadaan yang cukup aman. What for I want to menentang? Saya akan jadi pengkritik, andai kata perlu kritik, secara membina. Dan jika dia lakukan yang betul, saya akan katakan betul. Janji no Zahid, no kleptokrat. Habis cerita. Ya? Okey. Ni itulah. Saya bagi amaran pun yang buat lah. Nantilah saya clear. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ni dah clear 2. Okey. So saya akan terima dengan hati terbuka sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Okey. Saya terus akan kekal bersama Tun Mahathir. Itu tak akan ubah. Okey. Azlida Abkadir sokong. Ya. Okey. Azhar Lutfi, semua keputusan 221 dah keluar ke? Actually is 222 belum, tetapi yang saya baca tadi is tak rasmi lah, tetapi agak boleh dipercayai. Okey. Jika kempen sudah habis, jangan kempen di sini lagi. You cannot change anything. Jangan kempen lagi. Okey. So, ingat, nak bentuk kerajaan PH ke PN ke perlu undi dari UMNO. That's why you perlu tonton live yang saya buat sebelum keputusan diumumkan di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Perlu tonton. Ada orang bertanya kepada saya, lagi macam mana you boleh kata you terima keputusan sedangkan Muhyiddin gagal, anda sendiri katakan yes, betul, itu saya takkan ubah. Tetapi it is the past. Sekarang ada kumpulan baru dan mandat rakyat sudah diperolehi dan saya akan terima. Saya bukan kata saya akan mendukung perjuangan Muhyiddin, tak, tapi saya tidak akan menentang apa-apa kerajaan yang dibentuk susulan daripada mandat rakyat ni, asalkan no Zahid and no kleptokrat. Maksud saya no Zahid, no kleptokrat, jangan libatkan Zahid dalam apa jua cara, secara langsung atau tidak langsung dalam pentadbiran. Begitu juga mereka yang terpalit jenayah atau kes mahkamah dari UMNO. Itu sahaja. Saya akan sokong. Saya tidak akan menentang. Saya masih akan berjuang bersama Tun. Saya masih akan ikuti program-program Tun. Tapi saya tidak akan menentang. Ya. That's why I said, saya berada dalam keadaan aman. Yang tak aman ni adalah kutu-kutu rakyat. Ya, okey. Alright. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Asalkan BN berkubur, yang penting singkirkan Zahid. Amin. Nak Zahid kena letak jawatan. Betul. Sebenarnya Tun dah berjaya gagalkan kluster mahkamah dari berkuasa. Ya, betul. Tapi saya tak kata Tun melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, itu saya tidak tahu. Tetapi secara efektifnya Tun telah kuburkan orang-orang jahat, politik orang-orang jahat ni. Ya, secara langsung ke tidak langsung, dengan disedari atau tanpa disedari, dengan sengaja atau tanpa sengaja, dia telah berjaya menguburkan politik kotor depa-depa ni. Jadi dari satu sudut dia adalah wira dalam segala ini. Okay. So my love for Tun tak terhingga. Tetap dan dia Tun boleh pasti bahawa saya tidak akan mengabaikan dia.
Tapi saya terima mandat rakyat. Okay? I'm happy dengan result sebab saya tahu Zahid tidak boleh dapat apa yang dia hendak. Okay? Akan berlaku penentangan luar biasa. Takkan pemimpin-pemimpin MKT ini akan benarkan Zahid untuk terus meneruskan agenda dia, sedangkan agenda inilah yang telah menghancurkan UMNO. Zahid dah kena dah. Okay? PN kena firm dengan prinsip politik asal mereka. Okey, maaf tuan, saya nak tanya yang ni je tuan. Sebab sebelum ni kes terkenal. Okey, ikut. Yang kutuk Mahathir ni dengan hinaan ni, anda akan disekat. Okey. Jadi sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, sayalah orang pertama yang akan mengucapkan tahniah kepada dia. Ya, betul. Betul. Dan memberi peluang secukup-cukupnya untuk beliau membuat yang terbaik sekali lagi, ya. Dan terus saya akan menurut telunjuk Tun, terus itu saya akan ikut. Okey, so ramalan saya tepat, ya, cuma tersasar sedikit dalam babak perikatan dan pakatan, dan paling tepat di negara ini berhubung Barisan Nasional, paling tepat berhubung peratus keluar mengundi, paling tepat berhubung peratus Cina keluar mengundi, paling tepat berhubung sabotaj besar-besaran dan boikot besar-besaran, ya. Okey, unite and fight, Luqman. Yes, that is the spirit, ya, that is the spirit. Bukan mai hina menghina ni, it doesn't serve any purpose. Humban Zahid, betul. Jom kita bersatu, kita sekarang bersatu untuk menghumban Zahid Hamidi yang merupakan masalah kepada negara kita, masalah kepada penyatuan ummah. No Zahid, no kleptokrat. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Saya nak turun, nak celebrate. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga, dan hidup Tun Dr. Mahathir Mohamad.